Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Nabi Muhammad yang pertama muncul pagi ni dalam Facebook, Khairul, mudah-mudahan sebelum pergi ke pasar, sebelum melakukan kerja-kerja lain pada pagi ni, pulang dari masjid, berjemaah di surau dan sebagainya, ada peluang untuk hadir dalam majlis ilmu pagi ni. Sekejap di majlis ilmu pagi ni. Jangan lupa untuk sharing pada teman yang lain. Amir Hamzah, Zahra Ismail, Tok Mi, salam barakallahu fikum. Tok Mi pun ada, salam. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa share pada teman kita yang lain tau. Yat Habibi, tajuk pada pagi ni sangat menarik, iaitu boleh tahjin bertukar menjadi bentuk yang lain, menjadi ular dan sebagainya. Sufyan Miza, Azan Salam, Pabli, Hajah Rubi, alhamdulillah semua yang hadir. Topik ini penting sangat. Jom sharing pada teman yang lain. Kita banyakkan pahala pada pagi ni. Start pagi ni dengan sedekah. Sedekah bukan keuangan saja, tapi sedekah juga memandu manusia, mengajak mereka untuk mengetahui kebaikan. Ini juga satu bab di bab sedekah. Terima kasih kepada yang star kepada saya, Farida Yahya, Zahra Ismail, Miss Jo, Alina Syuhaida, terima kasih. Barakallahu fikum. Okey, buku yang saya masukkan ni adalah buku bertajuk Seluk-beluk Alam Jin dan juga Syaitan. Ini buku yang menarik dari Pusaka Imam Syafi'i. Bagi tuan yang rajin baca dan nak dapatkan kopi ni, boleh menghubungi www.tegabiru.com.my www.tegabiru.com.my. Ada buku ni insyaAllah. Boleh order online. Kalau dah habis boleh pre-order, insyaAllah nanti kami hantar ke rumah. Baik, pada muka 40 kata Syekh Al-Allamah Abdul Wahid Abdul Salam Bali, pakar berkaitan dengan alam jin, dia mengarang kitab-kitab, ulama besar dari Al-Azhar ini, berkata, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husain bin Farah berkata, semua syaitan tidak mempunyai kemampuan apapun untuk mengubah diri mereka dan menjelma dalam bentuk yang lain. Akan tetapi boleh jadi Allah mengajar mereka kata-kata dan buatan-buatan itu yang jika mereka lakukan, maka Allah akan mengubah mereka menjadi bentuk yang lainnya. Ada yang berpendapat bahawa syaitan dapat mengubah bentuk, dan bentuknya dalam pengertian bahawa dia boleh mengucapkan satu perkataan. Bila ia kerjakan, maka Allah akan menjadikannya dalam bentuk yang lain, sebagaimana yang sering terjadi. Ini kisah macam mana Khalid Walid ketika Nabi SAW menghantarnya untuk menghancurkan patung berhala Al-Lata. Ni Nabi menghantar Khalid Walid untuk menghapuskan patung berhala Lata wal Uzza, Al-Manat dan sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih Zan nulis. Maka bila Nabi mengutuskan Khalid pun merobohkan patung tersebut. Lalu Nabi bertanya kepadanya, engkau dah hapuskan Lata ke belum? Jawapan Khalid, ya sudah. Nabi kata, belum lagi wahai Khalid. Khalid khairan, mengapa belum lagi? Nabi kata, engkau pergi sekali, engkau robohkan patung Lata itu dari asasnya. Tu dia. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Puteri Puput, alhamdulillah semua yang hadir. Azman, Misi Seremban, alhamdulillah semua. Zali Gadik, Liman, Hajar Rubi, Isyam, Yohanion, Sufiana, Kakak Rano, Syarifuddin, alhamdulillah semua jadi yang hadir. Aziz Ahmad. Maka Nabi menyuruh, Cik Intan menyuruh Khalid Walid supaya membunuh Lata. Lata tu apa dia? Lata tu merupakan berhala yang asasnya adalah jin, syaitan yang menjadi sembahan bangsa Arab pada masa itu. Mereka ada banyak patung lah, antaranya Lata, Uzza, Al-Manat. Maka Nabi menyuruh Khalid Walid untuk pergi membunuh Lata itu. Khalid Walid pergi lagi sekali, bawa pedang dia. Dia robohkan asas kepada patung Lata itu. Keluarlah seorang perempuan yang rambutnya mengerbang. Ni cerita seram, scary movie. Keluarlah satu lembaga perempuan yang tidak berpakaian apa-apa, bertelanjang, berambut mengerbang, berwarna hitam, keluar terbang dan menakut-nakutkan orang sekelilingnya. Khalid Walid dengan beraninya mengambil pedang beliau dan memukul sekuat-kuatnya hantu tersebut sampai terbelah dua dan akhirnya menjadi debu. Ahmad Syari, alhamdulillah.
Ya, tajuk ni sangat penting untuk kita faham. Jadi rupa-rupanya patung-patung berhala ke temple ke kuil ke menjadi sembahan orang-orang kafir itu sebenarnya ada cara lah untuk dirobohkan jika terpaksa dirobohkan. Kita umat Islam pun bukan bangsa yang teroris macam Taliban dikatakan suka merobohkan kuil orang dan sebagainya. Kita menghormati agama orang lain. Dalam masa yang sama kita berdakwah supaya mereka sedar bahawa yang benar itu hanyalah Islam. Gitu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, ya. Maka akhirnya Khalid Walid pun berjaya merobohkan patung tersebut. Demikian juga sahabat-sahabat lain yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya macam Mughirah bin Syu'bah yang ditugaskan untuk merobohkan patung yang terdapat dalam bangsa Taif, Saqif, namanya Manat. Ketika Mughirah pergi, beliau Saqafi, beliau bangsa Saqif. Maka Nabi mengutuskan dari bangsa yang sama. Ketika Mughirah sampai di Taif, ada di kalangan Taif yang belum masuk Islam, mengatakan kepada Mughirah, adakah engkau akan membunuh, akan merobohkan, engkau akan mengapakan, menghancurkan patung Manat yang disembah oleh nenek moyangmu? Ni yang belum Islam pada masa itu bertanya kepadanya. Mughirah menjawab, ya, dengan perintah daripada Allah dan Rasulnya SAW. Tak boleh dengar lagi, Mughirah yang tegap ini langsung menghancurkan patung Manat. Tiba-tiba keluar, ya tuan-tuan, daripada asasnya. Mughirah pun dah tahu supaya merobohkan asasnya. Ketika asasnya dihentam dengan batu, dipecahkan, maka keluarlah satu lembaga perempuan yang tidak berpakaian, rambutnya mengerbang. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, ya. Maka Mughirah pun buat tercampak dan buat takut. Semua suspend. Alamak, apa berlaku ni? Mughirah pun datang sekali lagi dengan pedangnya, terhunus, dipenggalnya, dipecah, dipukulnya sekuat hati lembaga perempuan hitam yang rambutnya mengerbang itu, yang tidak berpakaian, yang bogel itu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, maka hancur terbelah dua lah dia. Jadi sebenarnya kita dapat lihat dalam hadis sahih menggambarkan peristiwa ini berlaku, bahawa jin syaitan boleh menjadi bentuk-bentuk tertentu. Ya, ini kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ulama yang mengetahui banyak perkara aspek berdasarkan ilmu dan pengalamannya merawat orang yang kerasukan dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Baik. Adapun mengubah sendiri bentuknya kepada bentuk yang lain, perkara itu mustahil. Sebab beralih daripada satu bentuk yang lain biasa terjadi dengan menghancurkan wujudnya dan mencerai-beraikan anggota tubuhnya. Ini kalau kita lihat dalam penjelasan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Nak mengubah bentuk menjadi satu bentuk yang lain itu memerlukan kepada dipecahkan bentuk yang asal dan tukar kepada bentuk yang baru. Bukan satu benda mudah, melainkan dengan ketetapan kebenaran daripada Allah SWT, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi penjelasan Al-Qadhi Abu Ya'la ni bagus. Pendapatnya dapat diperkuatkan lagi dengan hadis riwayat Ibn Abi Shaybah pada satu hari tentang menceritakan tentang ghailan. Ghailan ni jamak kepada ghul. Ghul. Orang kafir mereka pun tahu ghul ni. Ghul ni maknanya yang berhantu lah, kalau kita ibaratnya mengatakan hantu lah. Ya, jadi disebut tentang ghailan. Ghailan ni jin di hadapan Umar, dan dia berkata, sungguhnya seseorang tidak akan sanggup berubah di bentuk yang lain yang telah diciptakan oleh Allah. Namun bangsa jin mempunyai tukang-tukang sihir sebagaimana sihir kamu. Oleh itu bila kamu melihat demikian, kumandanglah azan. Kita ni kalau berada dalam suasana ketakutan, pindah rumah ke, kita seorang kat rumah ke, tiba-tiba dikejutkan dengan kewujudan satu-satu lembaga yang menakutkan, maka kita azan. Ya, bawa kereta laju ke highway tengah-tengah malam seorang, tiba-tiba datang lembaga putih terbang atas kereta kita. Ya, pada masa itu bawa kereta 140 km sejam. Boleh ke burung terbang tengah malam pula tu, maka azan. Kalau kita nampak satu benda menakutkan, hendaklah kita azan, diajar oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan bahawa sungguhnya jin syaitan juga boleh bertukar bentuk kerana menggunakan khidmat ahli-ahli sihir di kalangan mereka. Maknanya manusia ada ahli sihir, jin syaitan pun ada ahli sihir juga. Masalah ni Nasiah Yusof, Ustaz Syarizan, barakallahu fikum, Ayub, Muhammad Zin, Idahdin, sahabat daripada Umi, Arif Bakar, Mufazi Ahmad, Siti Fatimah, ya, semua sahabat yang hadir pada pagi ini dalam kuliah kita yang penting, yang menceritakan tentang alam jin, untuk kita faham bahawa mereka ada keliling kita. Tapi bukanlah kita nak bercerita supaya takut, bukan begitu. Tapi apakah tindakan kita ketika mengalami situasi gangguan daripada jin ini. Baik, Abdul Wahid Salam Bali berkata,
Ibn Abi Dunya juga meriwayatkan dengan sanad hasan. Adapun hadis diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya lafaznya daripada Jabir, Nabi ditanya tentang hantu. Baginda menjawab, mereka adalah tukang sihir bangsa jin. Sanad hadis ini dhaif, dalamnya terdapat 3 cacat. Tapi di sini bukan tempat untuk menjelaskannya. Jadi Nabi ditanya juga tentang hantu, maka Nabi mengatakan hantu ni yang boleh bertukar-tukar bentuk ni merupakan golongan ahli sihir daripada kalangan jin. Ya. Hadis ini tak menafikan riwayat Muslim dalam sahihnya daripada Jabir bahawa Nabi bersabda, la adwa wala tiyarata wala ghula wala safar. Tidak ada penularan penyakit, tiada penyakit apa ini panggil sebagai kesialan, dan tidak ada hantu. Kan? Perasaan sial ni seumpama kalau kita melihat tiba-tiba nak keluar rumah tengok ada burung hitam pula atas pagar, langsung kita berfikir, alamak ni ada benda tak kena ni. Tak ada kena-mengena pun dengan apa yang akan kita lakukan. Semua Allah dah tetapkan. Tak perlulah kita melihat keadaan sekeliling lalu membuat satu ramalan-ramalan tertentu. Ini hukumnya haram. Ini membawa kepada syirik. Ya. Jadi nama dia dalam bahasa Arab dipanggil tiarah. Orang Arab dulu mereka nak pergi musafir, mereka akan melepaskan burung. Kalau burung tu terbang ke arah kanan, maknanya ada kebaikan lah dalam perjalanan tu. Kalau burung tu terbang ke kiri, menandakan ada benda tak elok lah, kena elakkanlah perjalanan pemusafiran itu. Itu sebab dipanggil tiarah. Perkataan tiyarah, dia perkataan tara yatiru tayr, burung tayran ababil. Hazina Hamzah, Al-Masalan wa Asma' wa Nur. Barakallahu fikum. Terima kasih semua sahabat hadir. Ustazah Muhammad Sani, Adam Rahim, Kazula Malaya, masya-Allah, Khawla Azwa, Marzi Mahashim, MK apa ni? Afi, Rozak, semua sahabat yang hadir. Terima kasih kerana sharing kepada teman yang lain. Dan topik kita ni penting sangat untuk masyarakat tahu bagaimana cara menangani gangguan sihir dalam kehidupan, gangguan syaitan, gangguan jin. Itu dia. Bina Diana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, jumhur ulama mengatakan bahawa dahulu orang Arab Badui punya anggapan bahawa hantu yang duduk di padang Sahara dan ia merupakan salah satu jenis syaitan. Ia menjelma di hadapan manusia dengan bentuk yang bagai, membuat mereka tersesat, membinasakan mereka. Nabi membantah anggapan mereka yang keliru itu. Ya. Jadi maksudnya kat sini bahawa syaitan, jin ini macam-macam peranan dia. Bukan hantu tu duduk kat padang pasir kerjanya menyesatkan orang, macam orang masuk hutan lah. Kalau tak pandai cara, tak pandai jalan, nanti dia pusing-pusing tempat yang sama. Boleh aku begitu kan? Boleh. Ini semua kerja jin. Bukan ada hantu yang kerja spesifik duduk dalam hutan untuk menyesatkan manusia seperti kepercayaan orang Arab dulu. Ini panggil sebagai ghailan ataupun ghul, bukan. Itu dia ya. Jadi ulama yang lain mengatakan hadis ini tidak memberikan pengertian bahawa hantu itu tidak ada, akan tetapi maksudnya membantah keyakinan orang Arab dan Badui perihal penampakan hantu dengan berbagai bentuk tipu dayanya. Para ulama pendapat demikian mengatakan perjalanan tidak ada ghul maknanya tidak ada yang dapat menyesatkan seseorang. Yang sesat itu kerana kamu sendiri yang tidak menguasai teknik berjalan di tempat-tempat tertentu, tak ada baca doa dan sebagainya. Tapi hantu kerja je untuk menyesatkan kamu kerana kamu masuk hutan atau masuk ke padang pasir, berjalan di padang pasir, itu tak ada. Itu kerana kelemahan diri kamu sendiri, dan mungkin ada gangguan daripada syaitan, tapi tidaklah syaitan tu kerjanya menunggu dalam hutan, duduk kat padang pasir tujuannya untuk menyesatkan manusia. Tak ada. Gitu maksud Nabi SAW ya. Imam Nawawi berkata hal itu didukung oleh hadis lain yang menyebutkan la ghula walakin as-sa'ala. Tidak ada ghul tetapi as-sa'al. La ghula walakin as-sa'ali, tapi sa'ali. Menjelaskan Ali dibaca dengan sin baris fathah dan ain. Nanti tukang-tukang sihir bangsa jin, maksudnya di kalangan jin terdapat tukang-tukang sihir yang dapat membuat tipu daya kepada manusia. Jadi inilah yang kerja-kerjanya menyesatkan orang, kerja-kerjanya menyebabkan orang mengalami penyakit. Ni ahli-ahli sihir di kalangan jin yang membuat demikian. Ya. Jadi sebagaimana manusia mempunyai ahli sihir, demikian juga jin syaitan mempunyai ahli sihir juga. Baik, seterusnya pada muka 42. Seronok baca buku ni alhamdulillah ya. Alam jin, selok-belok alam jin dan juga syaitan penting untuk kita baca. Bukan setakat hiburan. Baca ni satu hiburan, tapi baca biar kita faham dan dapat amalkan. Ahlan wa sahlan. Syaizul diserkam Melaka Ahlan wa sahlan Yura Dengar Pihak yang menetapkan hadis Jabir sebagai hadis dhaif tidak memiliki hujah yang kuat. Mereka beralasan hadis itu lemah kerana diriwayatkan oleh Abu Zubair dan Jabir, sedangkan Abu Zubair seorang mudallis. Mudallis ni
ada seorang yang suka menambah-nambah pada hadis. Ini adalah satu perkara yang menyebabkan penilaian hadis itu menjadi lemah. Ya, kadang-kadang dia menyembunyikan illah ataupun kelemahan cacat yang berlaku pada hadis. Benar bahawa Abu Zubair seorang perawi yang mudallis. Namun pada jalur sanad yang keempat daripada Imam Muslim menegaskan ia telah mendengar hadis itu terus daripada perawi di atasnya. Namanya sima'. Dalam hadis ada macam-macam istilah, ya. Jadi menunjukkan kepada kita di sini Wahid Abdul Salam Bali, ulama ini bukan saja mempunyai pengalaman perawatan Islam dari gangguan-gangguan penyakit, sihir dan sebagainya. Zali Gadi, tak. Buku ni daripada Imam Syafi'i dari Jakarta. Kami Telaga Biru cuma memasarkannya saja, bukan terbitan Telaga Biru. Namun demikian, buku ni sangat bagus. Anda telah baca buku ni sejak 20 tahun lalu, 20 lebih tahun lalu, ke 30 tahun. Ketika belajar di Jordan dahulu, guru kami kat Jordan pun, Syekh Muhammad Al-Kawi, menggalakkan baca buku ni. Ditulis oleh Wahid Abdul Salam Bali, seorang ulama dari Mesir, Al-Azhar, masih hidup lagi. Kajiannya lebih kepada Mariatul Qibtiyah, ya. Masya Allah, nama pun nama orang Mesir, Mariatul Qibtiyah. Ulama Mesir ini mengkaji, dan tokoh ini terkenal dalam merawat orang yang kena sihir, jin dan sebagainya. Benar bahawa Abu Zubair seorang perawi yang mudallis. Namun pada jalur sanad keempat dalam riwayat Muslim, dia menegaskan bahawa dia telah mendengar langsung hadis itu daripada perawi di atasnya, namanya sima'. Hingga hilanglah kemungkinan tindakan tadlisnya. Dengan demikian hadis itu sahih. Jadi Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Sa'ib, mantan iaitu Maula Hisham bin Zahra, dia berkata, satu hari aku menemui Abu Sa'id Al-Khudri, aku dapatinya sedang salat. Aku pun duduk menunggunya sampai dia menyelesaikan salatnya. Tiba-tiba aku mendengar ada satu gerakan di bawah tempat tidur di rumahnya. Ternyata yang bergerak itulah seekor ular. Aku segera bangun untuk membunuhnya. Ini cerita tentang Abu Sa'id, menemui sahabat Nabi bernama Abu Sa'id Al-Khudri selepas Nabi wafat. Namun Abu Sa'id memberikan isyarat kepadaku supaya tetap duduk. Selesai salat, dia menunjuk ke arah sebuah rumah di negeriku, ke arah sebuah rumah di negeri itu. Dia berkata, apakah kau melihat rumah itu? Aku menjawab, ya. Dia menjelaskan rumah itu dahulunya dihuni oleh seorang pemuda pengantin baru. Pada satu ketika dia keluar bersama Rasulullah untuk mengikuti perang Khandaq. Tak kala bersama Rasulullah, pemuda itu mendatangi Nabi untuk minta izin. Dia berkata, wahai Rasulullah, berilah aku izin untuk menepati janjiku menemui isteriku. Ini dia baru kahwin. Cerita tentang seorang pemuda yang baru kahwin, ya. Rasulullah pun mengizinkannya sambil berkata, bawalah senjatamu untuk melindungi diri, kerana aku khawatir Bani Quraizah akan mencelakakanmu. Ini cerita tentang satu perang yang berlaku dengan Bani Quraizah, iaitu satu puak Yahudi. Dia baru kahwin, dia ikut Nabi, dan kemudian dalam perjalanan itu dia minta izin untuk pulang. Faham tak? Nak jumpa dengan isteri dia. Malulah orang baru kahwin, ya. Abang Anwar Syaranda, barakallahu fikum. Apa khabar orang Singapura? Ya, Asfani Ahmad, Zainul, semua sahabat yang hadir, Rosita, Azimah Jamaluddin, Siti RMN, Bin Nabila, Tadika, Arina, Hairul Azizi, Al-Azhar, semua yang hadir pada pagi ni. Puan Arina, Ila Salih, baik. Jadi bila diminta izin untuk pulang jumpa dengan bininya, isinya, Nabi mengatakan, bawalah senjata, takut-takut Bani Quraizah itu menyerang engkau ketika engkau jauh daripada aku. Kemudian pemuda itu pergi menemui isinya. Dia mendapati isinya berdiri di depan rumah. Melihat yang demikian, dia maksud menikam isinya dengan tombak kerana diliputi oleh rasa cemburu. Dia nampak isinya di depan rumah. Orang Arab pada waktu itu melihat kalau isi keluar depan rumah, seolah-olah macam ada satu yang tidak baik lah. Maknanya si ni sedang menanti orang lelaki lain ke. Tuan-tuan, di zaman fitnah lagilah kita berada dalam situasi yang bahaya. Kalau orang Arab dahulu melihat isinya keluar rumah aja dah rasa jealous. Kita pada ini, kan tuan-tuan, rasa bimbang. Delivery, orang delivery datang ke rumah. Sesiapa yang datang ke rumah ni, suami yang bertakwa, hendaklah pantau keadaan isinya, ambil tahu hal isinya. Tuan-tuan, dan saya telah jelaskan kepada kaum wanita supaya kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan mesej daripada orang lain, daripada orang luar yang bukan mahram, hendaklah kita beritahu pada suami kita. Jadi sahabat dahulu, saya dah cerita pada tuan-tuan, semakin tinggi martabat iman mereka, maka semakin tinggi rasa cemburu mereka
kepada isteri itu utamanya. Cemburu yang betul lah, bukan cemburu buta dan sebagainya, tuan-tuan ya. Masalah Zul Amli. Betul kan ejaan Zul Amli itu ya. Zul Amli, Zal, Waw. Kemudian Alif, Lam, Alif, Mim, Lam. Zul Amli ataupun Zul Amali. Okey. Oleh kerana dia masa cemburu, dia nak tikam isinya dengan senjata yang dibawanya. Isinya berkata, jangan tergesa-gesa membunuhku sebelum kau masuk melihat apa ada dalam rumah. Kau patut lihat apa ada dalam rumah. Jangan, ya. Masya Allah, Marusan pun ada, Hasan Rahman. Barakallahu fikum, apa khabar orang Terengganu. Izzati, Adila, Manja, Alhamdulillah, Faizal. Illuminate. Semua sahabat. Mama Sarah, Sajidah. Masya Allah, bagusnya nama. Khairul Azizi. Maaf kau tak sebut nama semua yang ada. Kak Sab daripada Singapura. Apa khabar Singapura? Dah dapat presiden baru agaknya. Baik. Apabila dia masuk ke dalam rumah, seperti yang disuruh isinya, ternyata dalam rumah ada seekor ular yang melingkar di dalam tempat tidurnya. Patutlah bini berada kat luar. Syam tadi dia merasa cemburu melihat isinya dekat luar rumah. Apa ni, tunggu orang lelaki lain ke? Ataupun ada seseorang dalam rumah ke, nak sembunyikan terlebih dahulu sebelum aku masuk rumah ke? Ni perasaan-perasaan yang timbul. Ya, Ustaz Hafiz Sadikin, Sheila Abdul Rahman. Jangan lupa sahabat yang belum join kami di Telegram sahabat Ustaz Hazan. Telegram sahabat Ustaz Hazan boleh buat demikian, kerana kat situ ada banyak nota, fakta dan doa yang dikumpulkan. Baik. Bila melihat ular itu ada dalam atas katilnya, dia pun menikam ular itu dengan tombak. Dia tikam ular itu dengan tombak. Kemudian dia pun keluar dan membawa ular yang telah ditikamnya itu. Ular itu menggelepar di hujung tombak. Tiba-tiba, sekonyong-konyongnya, pemuda yang baru berkahwin yang minta izin daripada Nabi untuk pulang melihat isinya ini, dia pun jatuh, meninggal dunia dia on the spot. So, mereka tidak tahu, kata Abu Sa'id Al-Khudri, siapa yang mati terlebih dahulu. Ular itu mati terlebih dahulu ke, ataupun pemuda yang membunuhnya itu mati terlebih dahulu. Nampak tak tuan-tuan? Kerana ular itu kita nampak, tapi kita tak nampak kelilingnya, apa yang ada kelilingnya. Baik. Mereka tidak tahu siapakah yang mati terlebih dahulu, sama ada pengantin baru itu ataupun ular yang dibunuhnya. Kejadian itu diceritakan kepada Nabi, lalu baginda bersabda SAW. Hadis ini seperti yang saya telah sebutkan di Sahih riwayat Muslim. Inna bil madinati jinnan kad aslamu fa idza ra'aytum minhum shay'an fa'adhinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalika faqtulu fa inna ma huwa syaitanun. Sungguhnya di Madinah ni ada bangsa jin yang telah meluk Islam. Jika kamu terlihat salah seorang daripada mereka, maka peringatkan dia selama 3 hari agar mereka segera pergi. Jika mereka masih menampakkan diri seperti itu, maka bunuhlah dia. Ini dalam kes melibatkan ular. Kalau kita melihat ular dekat rumah, kena bagi dia isyarat. Wahai kamu, akulah tuan rumah ni. Wahai akulah hamba Allah. Kalau engkau merupakan jin, ayo keluar daripada sini. Jangan duduk kat sini. Tuan-tuan jadi dia beri masa dalam konteks ini selama 3 hari. Biasanya golongan jin ni kalau tukar menjadi ular, dia tidak akan matuk manusia. Walaupun Nabi melarang kumpulan jin ni daripada bertukar menjadi ular. Jangan jadi ular, nanti orang bunuh kau, tapi masih juga ada yang degil. Macamlah orang beriman pada ini yang degil. Dilarang minum arak, dia masih minum arak lagi, bukan? Jadi Nabi telah melarang golongan jin Islam ini daripada menjadi ular, tapi masih ada yang degil. Barangkali seronok agaknya jadi ular tu, senang nak bergerak. Seperti penjelasan para ulama. Jadi Nabi SAW melarang mereka daripada menjadi ular, tapi mereka kekal juga menjadi ular. Saya pernah cerita pada tuan-tuan yang mulia Puan Sharifah, salah semua yang hadir, bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun pernah tersilap membunuh jin. Disangkanya binatang itu boleh mengganggunya, maka dibunuhnya. Akhirnya dalam mimpi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini peristiwa berlaku selepas kewafatan Nabi SAW, disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam dalam kitab beliau Tazkiyatul Hufaz, kitab hadis yang muktabar ini, menceritakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun tersilap membunuh jin, sehingga datang dalam mimpinya seolah-olah beliau dibawa ke mahkamah jin dan dipersoalkan kenapa membunuh seekor daripada mereka. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dimasuk rumah aku.
Tidakkah kamu tahu masuk rumah seorang perempuan haram bagi seorang lelaki? Jin itu jin jantan ni tuan-tuan. Maka jawapan daripada keluarga jin itu, bukankah dimasuk ke rumah Ummu dalam keadaan Ummu pakai tudung? Aisyah radhiyallahu anha ni tuan-tuan, lepas Nabi wafat, Abu Bakar kemudian dikebumikan. Bila Abu Bakar wafat, dikebumikan bersama dengan Nabi dalam biliknya itu, dalam hujrahnya itu. Kita tahu kan peristiwa ni. Kemudian bila Umar wafat, dikebumikan di sebelah Abu Bakar, di bahunya, sebelah bawah bahunya. Maka tuan-tuan, ketika Nabi wafat, Aisyah masih lagi duduk dalam rumah itu, dikebumikan Nabi dalam rumahnya. Kemudian bila Abu Bakar ayahandanya wafat, Aisyah masih lagi duduk dalam rumah itu. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat dan minta untuk dikebumikan di situ dan dibenarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah tidak lagi duduk kat rumah tu. Cuma sekali-sekala bila datang menziarahi Rasulullah SAW dan ayahandanya Abu Bakar, maka bila masuk saja ke bilik itu yang sebelumnya Aisyah masuk membuka tudung, kini Sayyidina Umar dah ada di situ, walaupun Sayyidina Umar tidak melihatnya. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam kawasan rumah tersebut, dalam rumahnya itu, dengan keadaan berhijab, bertudung, bertelekung lah tuan-tuan, seolah-olahnya. Bila tanya oleh anak buahnya, contohnya Zubair bin Awam, anak kepada Zubair ni, Abdullah bin Zubair, jawapan Aisyah radhiyallahu anha dahulu, yang duduk dalam ruang ini adalah ayahandaku Abu Bakar dan Rasulullah SAW, suamiku Rasulullah. Tapi selepas dikebumikan Umar, aku merasa malu masuk ke rumah ini dalam keadaan tidak bertelekung, tidak bertudung. Jadi ketika datangnya jin dalam rupa yang menyebabkan Sayyidina Aisyah membunuhnya, jin itu keluarganya mengatakan bahawa dia masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan melihat Aisyah bertudung. Allahu Akbar, panjang pula cerita ni tuan-tuan. Maka Aisyah telah membunuhnya, dan kemudian Sayyidina Aisyah bermimpi, melihat dalam mimpinya, melihat dia dibawa ke mahkamah jin untuk dipersoalkan atas tindakannya itu. Ada dalam kitab Tazkiratul Hufaz, yang menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Aisyah pun telah membayar lebih kurang dalam nilai 12,000 dirham sebagai satu kafarah di atas perbuatannya membunuh secara tak sengaja seorang Muslim, seorang macam diat lah. Walaupun yang dibunuhnya itu jin Islam, tapi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal sebagai seorang yang menjaga hak-hak manusia, dan kaki yang rajin, tangan yang rajin memberi sedekah itu, maka Ummul Mukminin yang mulia ni telah pun menyedekahkan lebih kurang 12,000 dirham untuk Nadirah. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir pada pagi ni, cacaran baru. Alhamdulillah, terima kasih kerana jemput kerana kita dapat belajar satu perkara yang penting, bahawasanya jin boleh bertukar bentuk dengan cara-cara tertentu dengan izin Allah. Walaupun Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari mengatakan perkara ini sukar, melainkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Tapi terbukti bahawa Nabi mengatakan, bila masuknya seekor ular dalam rumah kamu, maka hendaklah kamu beri isyarat kepadanya. Kalau ia merupakan jin, ia akan keluar. Tapi kalau ia melawan kamu, menunjukkan tindakan yang boleh membahayakan kamu, keluarga kamu, maka hendaklah dibunuh. Baik tuan maka ia memudaratkan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, seronok baca buku ni kan? Tuan, bagi tuan yang belum tahu, bahawa bulan 9 ni Ana ada memimpin satu trip perjalanan ke mana tahu, ke Krabi. Kita nak pergi belajar berdakwah. Seperti yang cerita kat sini tentang dakwah golongan jin. Kita nak berdakwah kepada manusia. Keliling kita ada orang bukan Islam yang baik perangainya kan. Orang Cina ada, orang India ada, tapi kita tak tahu apakah ayat yang tepat digunakan untuk memujuk mereka, membawa hidayah kepada mereka. Kita tak boleh bagi hidayah tuan-tuan, Allah yang bagi hidayah. Tapi kenalah cara yang betul. Kena cara yang betul, orang senang orang masuk Islam. Sahabat saya ni telah punya pengalaman sejak 20 tahun mengislamkan lebih berapa puluh ribu orang diislamkannya tuan-tuan. Targetnya dalam hidup adalah nak mengislamkan selama 1 juta orang. Allah besarnya target tersebut. Dia tak suka namanya dikenali. Kerja buat kerana Allah, tapi saya nak ajak tuan-tuan bertemu dengan beliau. Jadi tujuan trip kita ke Krabi pada bulan 9 ni antara 23 hingga 26, 23, 24, 25, 26. Kita fly daripada KLIA, turun kat Krabi, beliau akan sambut. Kita pergi belajar berdakwah dengan beliau di beberapa tempat. Di samping kita enjoy makan dan perjalanan melihat kampung-kampung, tempat-tempat yang indah kat sana. Jadi bagi mereka yang minat, jangan tangguh-tangguh lagi kerana tempat sangat terhad. Barangkali kita nak menghadiahkan buat ayah ibu kita yang telah menjalani perkahwinan lebih 40 tahun. Mungkin ayah ibu kita pun nak belajar berdakwah. Mungkin cikgu-cikgu yang baru bersara,
Ya, memenuhi aktiviti dakwah. Saya daripada belajar Quran, belajar sirah dekat masjid, kita juga nak belajar berdakwah pada kawan-kawan kita. Cia Bing Chuan Alhamdulillah, Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jadi langkah indahnya suasana hidup ni kalau kita siap kita berperanan. Di samping akhlak, kata-kata yang baik. Akram Hasan Jadi saya menyebut tuan-tuan yang berkesempatan untuk hadir bersama kami dalam trip ke Krabi pada bulan 9 ni, iaitu 23, 24, 25, 26, 4 hari saja. Kita pergi by flight dan kemudian kita sana kita naik bas, kemudian kita balik pada hari yang keempat tu, sekejap saja kita pergi. Tapi saya janji tuan-tuan, kita belajar dakwah, ada modul dia, kita makan yang best-best, kita pergi tempat-tempat yang cantik kat sana. InsyaAllah saya sendiri akan pimpin grup ni. Bagi mereka minat, jom segera. Yang minat untuk melakukan ibadat umrah, juga kami ada tiket dan juga hotel yang dah confirm pada bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai bulan Ramadan. Jangan terlambat, tempat sangat terhad juga. Dan saya akan pimpin grup untuk pergi ke Baitul Maqdis dan juga umrah. Maknanya umrah 3 tanah suci pada bulan 2 nanti. Segera daftar juga tempat, tak banyak yang tinggal. Setakat itu saja dulu. Bagi mereka yang minat untuk travel ke Balkan, ke Baitul Maqdis sahaja, ke mana, ke Morocco, Spain, ke mana lagi, ke Turki, ke Mesir. Mesir kita akan biasa buku pada tahun hadapan di samping trip kita. Dan ada juga Mesir plus umrah, ada juga Uzbekistan plus umrah. Jadi bagi mereka minat, segera daftar, dapatkan maklumat segera daripada Zazan Travel. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Kami mendoakan tuan-tuan dalam kesihatan, kecukupan, kebahagiaan, keseronokan. Mudah-mudahan kita selamat daripada gangguan jin, syaitan, sihir. Rajin-rajin dalam membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ketika keluar rumah 3 kali. Dan jangan lupa tahu, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni berkata satu hari dia merawat seorang perempuan. Keluarga perempuan tu minta untuk dirawat, dan akhirnya dia berkata kepada jin dalam badan perempuan itu, lepas dia kenal pasti, keluar engkau daripada tubuh perempuan ni, wahai musuh Allah. Maka jin tu berkata kepada dia, aku boleh keluar, tapi aku nak syarat dia, aku masuk dalam tubuh engkau. Jawapan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, pengarang kitab ni, ulama ni, ya silakan. Maka beberapa minit berlalu, jin tu akhirnya mengalah, mengatakan aku akan keluar, kalau tak dia akan dibakar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Tapi dia kata nak masuk dalam rumah, dalam badan Tuan Syekh ni, dia tak boleh nak masuk. Bukan nak cerita Tuan, aku hebat, kata Tuan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Jawapan daripada syaitan itu, aku tak boleh masuk badan kau. Kenapa tak boleh masuk? Kerana siapa yang baca, ni wasiat Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca kalimah ni 10 kali, maka syaitan akan jauh daripadanya dan dia mendapat kebaikan yang tidak ada pada, yang tiada orang lain dapat mengatasinya. Kalau kita ucapkan 100 kali lagi baik. Kalau kita bangun waktu malam, terkejut waktu malam, pun digalakkan kita untuk berdoa dengan doa ni kan. Man ta'ara min lail, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kata jin ini kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, aku tak mampu masuk badan kau kerana kau telah membacakan kalimah ini sebanyak 10 kali. Jadi sekurang-kurangnya baca 10 kali, tuan-tuan, dan baca 100 kali lagi baik. Dan pahalanya seolah-olah kita memerdekakan 10 orang daripada keturunan Nabi Ismail yang menjadi hamba. Mana mungkin perkara itu berlaku, tetapi bagi menunjukkan keistimewaan darjat orang yang berzikir dengan kalimah ini. Sekali saya ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, setakat ini saja dulu. Jadi mari kita sama-sama mengamalkannya. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Waktu duha telah masuk bagi mereka yang melakukan solat sunat duha. Dan bagi mereka yang ada urusan lain, kita berhenti kat sini saja. Terima kasih. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi bincangan, InsyaAllah pada pagi esok, daripada kitab Fathul Bari ataupun daripada tafsir Ibn Katsir. Tengoklah mana yang dan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat
المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah alamin. Tuan-tuan, pada pencinta ilmu yang banyak menyokong saya ucapkan banyak terima kasih. Doa tuan-tuan menemani saya dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih tuan-tuan atas sokongan tuan-tuan, cija-cija, semua sesahabat yang rajin, yang konsisten, yang istiqamah. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan kerana menyokong usaha saya melakukan tafsir. Alhamdulillah juga kepada Ketua Pengarah IKIM terutamanya dan juga Ustaz Mahdi, pengarah bagi radio IKIM, yang banyak menyokong saya. Mereka minta saya untuk masuk ke IKIM semula selepas istikharah dan selepas dapat nasihat daripada banyak pihak. Saya menerima tawaran yang baik ini, yang mulia ni. InsyaAllah pada mulai hari Isnin yang dekat ni, 4 September, tuan-tuan akan kembali mendengar suara saya di IKIM menyampaikan kuliah tafsir. Terima kasih tuan-tuan terima kasih atas sokongan tuan-tuan semua. Terima kasih atas doa tuan-tuan, kenang daku dan doamu. Mudah-mudahan saya dapat menyempurnakan tafsiran Al-Quran untuk menjadi panduan setiap daripada kita. Ya, jadi terima kasih sekali lagi atas doa tuan-tuan. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Ya. Alhamdulillah saya dijemput masuk ke IKIM semula atas permintaan daripada ramai pihak, terutamanya Ketua Pengarah IKIM, terutamanya Ustaz Mahdi, semua sahabat-sahabat kat IKIM. Terima kasih dan kepada tuan-tuan yang sentiasa menyokong kerja-kerja ilmu yang kami lakukan. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan abaikan program tafsir IKIM Lembayung Al-Quran yang akan bermula semula mulai hari Isnin lusa maknanya. Terima kasih. Terima kasih Abu Auni. Terima kasih semua. Farid Misbah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Sekat saja dulu. Kenang daku dan doamu. Jumpa lagi pagi esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pukul 6.30 pagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.